Baiklah, dah pukul 9.30, jadi kita mulakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada sesi daurah yang terakhir pada malam ini. InsyaAllah daurah kita Kitab Ta'lim wa Ta'lim Tariqat Ta'allum karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Jadi mulanya saya mewakili penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas kesudian hadir untuk sesi daurah pada malam ini, untuk sama-sama kita membincangkan kitab Ta'lim Ta'lim. Tanpa melengahkan masa, suka untuk saya mengingatkan kepada semua agar menjaga adab dan mencatat segala mutiara, kalam mutiara yang disampaikan oleh Ustaz sebentar nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Fadilatul Ustaz Muhammad Naim bin Mat Saleh untuk memulakan bicara. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada penganjur, kepada pengurusi majlis serta mereka yang dapat hadir sehingga ke saat ini. Moga Allah merahmati serta mengurniakan kepada kita taufiknya dalam kita dapat beramal terhadap apa yang telah kita perbahaskan sebelum ini, dan semoga Allah mengekalkan nikmatnya ke atas kita daripada bentuk taufiknya untuk kita terus dapat dikurniakan kekuatan beramal daripada perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim ini. Semoga Allah meninggikan darjat Imam Burhanuddin Az-Zarnuji serta memuliakan mereka-mereka yang telah berusaha untuk menyampaikan kepada kita kitab yang amat berharga ini, kerana perbahasannya adalah perbahasan yang sesuatu nilainya tidak boleh ditukar gantikan kepada sesuatu yang berharga di atas dunia, melainkan kita mengharapkan dapat beramal terhadapnya. Jadi kita telah selesai ataupun kita telah berhenti pada kuliah yang lalu, pada perbahasan kitab yang lalu pada muka surat 69 mengikut cetakan ataupun PDF yang diberikan sebelum ini, iaitu kita telah berhenti pada bahagian wa yanbaghi ay yata'awadza billahi ta'ala minal bukhli, iaitu Syekh mengatakan kepada kita selayaknya pelajar itu sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada sifat bakhil. Qala Nabi alaihi salatu wassalam ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah ada penyakit yang lebih teruk penyakitnya daripada kebakhilan? Di situ menunjukkan bahawasanya kebakhilan adalah satu penyakit yang amat bahaya bila mana adanya pada seseorang pelajar penuntut ilmu. Jadi pada kuliah pada penghujung pertemuan kita pada hari ini, maknanya pertemuan yang terakhir ini, sukalah saya meringkaskan perbahasan kitab ini dengan mengambil isi pentingnya sahaja tanpa melihat kepada kisah ataupun ahwal al-ulama yang terdahulu, tanpa kita melihat contoh-contoh yang dibawa, perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang menceritakan tentang ahwal-ahwal keadaan guru-gurunya terdahulu. Kita terus fokus kepada perbahasan yang hendak diceritakan akan kepentingan Ta'limul Muta'allim ini.
Kita lihat kepada muka surat 72. Setelah Syekh Burhanuddin rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kita bahawa pelajar itu selayaknya memohon perlindungan Allah daripada sifat bakhil, pada muka surat 72, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia membawa kepada kita hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri makhafatul faqri wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfata thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Iaitu Rasulullah bersabda manusia seluruhnya adalah faqir. Bermaksud faqir ini adalah mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan nikmat. Oleh kerana itu, mereka ini sentiasa merasa takut kepada kefakiran. Orang pada zaman terdahulu mereka belajar bekerja, kemudian barulah mereka belajar ilmu pengetahuan. Kerana apa? Supaya mereka tidak tamak ataupun menginginkan kepada harta orang lain. Jadi mereka terdahulu seiring dalam keadaan menuntut ilmu dengan bekerja. Kerana apa? Kerana mereka tidak ingin menjadi bakhil dan mereka tidak ingin merasakan dalam pengajian itu ada sesuatu yang mengganggu untuk dia menuntut ilmu dengan berkeinginan terhadap dunia. Kemudian pada muka surat 73, penulis juga mengatakan, Asy-Syaikh juga mengatakan kepada kita, wa yanbaghi alla yarjua illa minallahi ta'ala. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu itu tidaklah berharap melainkan hanya kepada Allah, melainkan hanya daripada Allah. Wala yakhafa illa minhu, dan dia juga tidaklah takut dan risau ataupun tidaklah dia takut melainkan hanya kepada Allah. Kenapa? Wa yazharu dhalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Kerana tanda-tanda yang dia takut ataupun yang dia mengharapkan hanya kepada Allah itu adalah dengan kita lihat perilakunya. Wa yazharu dhalika bimujawazati haddi syar'i. Kalau dia ni takut ataupun kalaulah dia ni orang yang betul-betul mengharap kepada Allah, pastilah dia tidak mujawazati haddi syar'i, pastilah dia tidak melangkau terhadap batas-batas syarak. Maknanya dia akan sentiasa berada pada batas-batas syarak dan tidak mengabaikan batas-batas ini. Maka selayaknya pelajar ilmu ini dia mesti ada sifat takut dan harap kepada Allah. Kalau dia tidak ada takut dan harap kepada Allah, pastilah batas-batas syarak ini dia akan melanggarnya. Kemudian pada bawahnya itu pula Asy-Syaikh mengatakan kepada kita, faman asallahu ta'ala khaufan minal makhluq faqad khafa ghairallahi ta'ala. Dan sesiapa daripada penuntut ilmu ini yang bermaksiat kepada Allah atas kerana takut kepada makhluk, maknanya dia bermaksiat kepada Allah kerana apa? Takut terhadap makhluk, maka sesungguhnya dia telah takut selain Allah. Fa idza lam ya'sillah li khaufil makhluq wa raqaba hudud asy-syar'i falam yakhfa ghayra Allah ta'ala bal khafa Allah ta'ala. Dan sekiranya dia tidak bermaksiat kepada Allah kerana ketakutannya kepada makhluk dan sentiasa mendampingi dan mengawasi dirinya terhadap batas-batas syarak dan dia tidak takut, maka di situ sebenarnya falam yakhfa ghayra Allah, maka orang ini, penuntut ilmu ini sebenarnya dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Bahkan dirinya itu sebenarnya hanya takut kepada Allah sahaja. Begitu jugalah pada bahagian ar-raja, begitu jugalah pada bahagian permintaan ataupun kita panggil dalam pengharapan kepada Allah. Wa yanbaghi li talabil ilmi, dia kata, okey, ini poin yang seterusnya. Selayaknya juga bagi penuntut ilmu itu ayya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit tikrar. Hendaklah sentiasa bagi seorang penuntut ilmu itu menjadikan dirinya ini ada satu ketetapan bagi dirinya terhadap bentuk pengulangan terhadap ilmu. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha dhalikal mablagh. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan kekal di dalam hatinya sehinggalah dia telah mencapai ke tahap yang suka mengulang terhadap ilmu. Maka pengulangan terhadap ilmu itu akan memberikan jaminan bahawasanya ilmu itu akan kekal terus di dalam hatinya. Wa yanbaghi, yang seterusnya muka surat 74. Wa yanbaghi alla ya'tadal mukhafatata fit tikrar, dan selayaknya seorang penuntut ilmu itu janganlah dia membiasakan dirinya takut untuk mengulang ilmu.
Kerana apa? Li'anna ad-darsa yanbaghi an yakuna biquwwatin wa nashatin. Kerana pengajian itu selayaknya, kerana ilmu itu ataupun pengajian itu selayaknya ianya mestilah dihadiri dengan kekuatan dan kerajinan. Wala yajhar jahran, dan janganlah dia berteriak ataupun janganlah dia menggunakan dengan suara yang keras dalam mengulangi pengajiannya itu, mengulangi ilmu-ilmu yang diulang itu. Wala yujhida nafsahu, janganlah dia melampau-lampau menekan diri dia untuk mengulang-ulang. Kerana apa? Kaila yang qati'an tikrar, supaya kalau dia terlampau mengulang-ulang ataupun terlampau memaksa dirinya untuk mengulang, kerana kelak nanti dia akan terputus daripada amalan pengulangan tu. Maknanya dia akan menjadi apa? Futur, dia akan menjadi apa? Bosan. Sebab apa? Melampau memaksa terhadap dirinya. Maka sebab itu penulis mengatakan fa khairul umuri awsataha. Bermaksud di sini apa? Iaitu kita dalam bentuk pengajian mesti mendapatkan apa? Kesegaran, kekuatan dan kerajinan. Bila mana telah sampai pada diri ini, dia punya maksimum dia, mungkin keletihan, kepenatan, maka bersederhanalah dalam pengulangan. Maka janganlah kita melampau-lampau dan memaksa diri dia ke arah pengulangan itu, kelak nanti dia akan sampai kepada tahap kebosanan. Maka di situ penulis mengatakan fa khairul umuri awsatuha. Maka sebaik-baik keadaan itu adalah pertengahannya sahaja. Baik, selesai pada bahagian ni. Lihat pada muka surat yang sama, perenggan yang di bawah itu, wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi. Ni poin yang seterusnya. Dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu apa? La yakunu li talibil ilmi fatratun. Ni disambung daripada pembahasan di atas tadilah. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu tidak terjadi pada dirinya apa? Fatratun wa tahayyurun. Tidak terjadi pada dirinya itu apa? Sifat rasa tidak bersemangat, iaitu sifat rasa kebosanan. Fa innaha afat, sesungguhnya sifat-sifat ini, perasaan-perasaan ini adalah satu benda yang membinasakan pada diri seorang penuntut ilmu. Maka di sini adalah sambungan daripada perbahasan yang di atas tadi, daripada maksud pengulangan, dan mesti ada pada diri setiap pelajar itu apa? Kekuatan, kesegaran fikiran, kerajinan. Barulah dia tidak akan hadir pada dirinya sifat kebosanan. Selesai pada muka surat 74. 75 adalah tentang ahwal-ahwal para gurunya. Maka ini sebagai contoh, dan kita tidak baca, yang tu boleh baca sendiri. Dan kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, faslun fit tawakkul. Fasal yang menceritakan tentang apa? Tawakal. Thumma la budda li talibil ilmi, muka surat 76. Kemudian wajiblah ataupun mestilah bagi pelajar ilmu itu daripada bentuk tawakalnya dalam mencari ilmu. Wala yahtammu li amri rizqi wala yushghila qalbahu bidzalik. Janganlah dia memusatkan pada fikirannya itu terhadap apa? Perkara-perkara rezeki. Dan janganlah dia disibukkan hatinya itu dalam berfikir untuk mencari rezeki. Ini adalah perkara yang perlu untuk kita fahami dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Orang yang selalu sibuk dengan kehidupan, dia akan sibuk dengan kehidupan. Maknanya sesuatu yang kita sibuk terhadapnya, maka kita akan berada padanya. Ini. Dan para ulama mengatakan sesuatu yang kita sibuk padanya, kita akan berada padanya. Maksudnya kalau kita sedang mengaji, dalam masa yang sama kita berfikir bagaimana nak mendapatkan rezeki yang banyak, maka ketika itu kita sedang apa? Mencabangkan fikiran kita kepada dua benda, iaitu ilmu dan mencari rezeki. Maka di situ dia akan terkurang ataupun pasti akan dia memiliki kekurangan pada salah satu di antara dua perkara ni. Kemudian kita lihat pada muka surat 77. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minadh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Yang tu. Iaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah.
Maksudnya ada dosa yang kita panggil sebagai apa? Dihapuskan dosanya itu, iaitu dosa yang mana orang yang memperhatikan terhadap kehidupan dia. Nah, fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair wa la yushghila qalba shughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi salat fa inna dhalika al qadra min al hammi wal qasdi min al a'malil akhirah. Maksud sabda baginda tadi itu adalah apa? Prihatin yang tidak melalaikan amalan-amalan kebaikan yang lain. Maknanya dia ada keprihatinan dia terhadap perkara-perkara dalam mencari nafkah dan tidaklah melalaikan hati dia daripada mengingat Allah ketika waktu salat. Maknanya orang ini boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika salat, maka yang demikian itu tergolong daripada amal akhirat. Maka perkara itu perlu untuk kita seimbangkan. Seterusnya pada muka surat 78, wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyah biqadril wus'i wa lihadha ikhtarul ghurbah. Dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia apa? Taqlilul alaik. Hendaklah dia mengurangkan hubungan-hubungan dirinya dengan perkara-perkara urusan duniawi dengan sekadar untuk kemampuannya sahaja, sekadar untuk keperluannya sahaja dalam keadaan dunia. Maksudnya janganlah dia melampau-lampau dalam menguruskan kehidupan duniawinya bagi penuntut ilmu ini. Sebab itu walihadza ikhtaru, oleh kerana itu para ulama memilih untuk penuntut ilmu ini untuk penuntut ilmu ini adalah bersikap seperti sikapnya al-ghurbah, bersikapnya seperti sifat orang-orang yang menyendiri. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah. Syekh juga mengingatkan kepada kita, selayaknya bagi penuntut ilmu itu, mereka itu hendaklah berada dalam keadaan apa? Tahammulil masyaqqah wan nasabi. Hendaklah dia sentiasa berada dalam keadaan bersabar terhadap kesusahan yang dia hadapi dan kepayahan yang terkena pada pemusafirannya fi safari ta'allumi. Maka di sini penulis Syekh mengingatkan kepada kita bersabar dalam kesusahan dan bersabar dalam kepayahan dalam bermusafir ataupun dalam berjalan untuk menuntut ilmu. Kerana apa? Kama qala Musa alaihi salatu wassalam. Seperti mana yang telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mana dalam pemusafirannya untuk menuntut ilmu daripada Sayyidina Nabi Khidir alaihi salam. Walam yunqal anhu dhalika fi ghairihi min al-asfar. Bahkan pemusafiran Sayyidina Musa ini tidaklah diceritakan selain hanya pemusafiran ini sahaja. Iaitu Nabi Musa dalam kisah-kisah Al-Quran yang ada sampai kepada kita, bermusafirnya Nabi Musa dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu hanya kisah pemusafiran ini sahaja. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita pemusafiran yang paling terbaik itu adalah pemusafiran untuk menuntut ilmu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apa yang Nabi Musa sebutkan di dalam ayat pemusafirannya, sesungguhnya kami telah dipertemukan daripada pemusafiran kami ini apa? Nasaba, kepayahan. Di situ menunjukkan apa? Nak menuntut ilmu pasti ianya diselangi dengan kesusahan dan kepayahan. Liya'lam anna safar al-ilm, agar diketahui bahawasanya pemusafiran untuk ilmu itu la yakhlu 'anit ta'ab, tidak akan sunyi daripada kesusahan. Lianna talabal ilmi, kerana mencari ilmu itu adalah amrun azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia di sisi Allah. Wa huwa afdalu min ghazawati 'inda aktsaril ulama. Dan mencari ilmu itu adalah yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya kan, daripada peperangan yang untuk kita menegakkan agama Allah. Ini mengikut pendapat inda aktsaril ulama. Ini adalah mengikut kebanyakan fatwa ataupun pendapat para alim ulama bahawasanya menuntut ilmu itu ganjaran dia, kedudukan dia, pahalanya adalah lebih besar daripada memerangi musuh. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasab.
Dan kita ketahui bahawasanya ganjaran pahala yang telah Allah sediakan ini mengikut kadar kepayahan dan kesusahan. Al-hasanat ala hasbil makarih. Rasulullah bersabda, al-hasanati ala hasbil makarih. Ganjaran-ganjaran pahala itu mengikut kadar kesusahan yang kita hadapi. Faman sabara ala dhalik, barang siapa yang bersabar ketika menuntut ilmu ini, wajada ladzatal ilm, maka pastilah dia akan dapati kelazatan ilmu. Tafuku, bahkan kelazatan ini melebihi daripada sekalian bentuk kelazatan yang di atas dunia ini. Maka orang yang sudah merasainya sahaja tahu. Man dhaqa araf wa man araf gharaq. Sesiapa yang dah rasa, dialah yang tahu bagaimana kelazatan ilmu ini. Dan sesiapa yang telah rasa kelazatan ini, maka orang ini akan tenggelam dalam kelazatan dia. Seterusnya, lihat muka surat 79. Wa yanbaghi, pada perenggan yang kedua, wa yanbaghi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu alla yashtaghila bi syai'in akhar ghaira al-ilm, hendaklah dia ini tidak menyibukkan dengan sesuatu perkara yang lain kecuali hanya untuk ilmu sahaja. Wala yu'rida 'anil fiqh, dan jangan sesekali dia berpaling daripada ilmu fiqh. Ini. Maka di sini diingatkan kepada kita akan ilmu fiqh itu antara ilmu yang terutama. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala, telah berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, inna sina'atana hadhi, sesungguhnya pekerjaan kita ni, iaitu menuntut ilmu dalam mendapatkan kefaqihan dalam agama, adalah daripada semenjak Mahdi ilal Lahadi. Semenjak dari kita berada di dalam buayan sehinggalah kita akan sampai kepada liang lahat. Maksudnya dalam mencari ilmu ini mestilah ianya tuluz zaman, sepanjang masa. Faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan falyatrukuhu as-sa'atu, maka sesiapa yang ingin meninggalkan pengajian ilmu ini walaupun satu saat, maka sesungguhnya kematian itu akan meninggalkannya. Maksudnya adalah kematian itu adalah lebih baik untuk dia. Seterusnya kita lihat terus masuk kepada tajuk yang baru. Kerana setelah itu semuanya menceritakan tentang ahwal-ahwal dan para ulama terdahulu. Penting juga sebenarnya untuk kita mengetahui ahwal-ahwal ulama terdahulu, kerana Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan zikrus salihin tanzilur rahmah, mengingati orang-orang salih terdahulu akan menurunkan rahmat ke atas kita. Jadi untuk kerana kesempitan waktu ini, mungkin penuntut-penuntut ilmu yang lain boleh kita membacanya sendiri. Seterusnya pada muka surat 81. Faslun fi waqti tahsil, bahagian yang menceritakan tentang waktu-waktu belajar ilmu. Waktu-waktu belajar ilmu. Qila waqtu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, dikatakan waktu bagi menuntut ilmu itu adalah tidak ada batasnya, ianya daripada semenjak buayan hinggalah kepada liang lahat. Kalau kita lihat, tengok terus kepada baris yang ketiga di situ, wa afdalul awqati syarahus syababi wa waqtus sahari bainal isya'aini. Waktu yang paling terbaik untuk menuntut ilmu itu adalah ketika mana waktu muda, syarahus syabab. Syarahus syabab ini adalah waktu nadharatuhu, waktu yang mana dia baru hendak menaiki, baru hendak memasuki ruang remaja ataupun syabab. Dan juga waktu yang terbaik itu juga dari segi waktu harian adalah waktu sahar, waktu sebelum subuh, wa bainal isya'aini, dan waktu di antara maghrib dengan isya'. Wa yanbaghi an yastaghriqa jami'a awqatih, dan selayaknya penuntut ilmu ini menghabiskan sekalian waktunya adalah untuk menuntut ilmu. Fa idza malla an ilmi, sekiranya dia cenderung kepada selain daripada ilmu, maka akan disibukkanlah dia. Saya minta maaf, fa idza malla an ilmin, sekiranya dia merasa bosan terhadap sesuatu ilmu, yashtaghil bi ilmin akhar, maka hendaklah dia sibukkan pula dengan ilmu yang lain. Maksudnya di situ kita mungkin 1 jam hanya melihat ataupun mengaji perbahasan ilmu tentang ilmu nahwu.
Mungkin 1 jam itu sudah memenatkan kita untuk memikirkan tentang i'rab, tentang perbahasan-perbahasan, pendapat-pendapat antara fuqaha an-nahwiyah. Maka kita tukarkan pula perbahasannya kepada apa? Kepada ilmu al-balaghah, kepada ilmu sastra. Nah, begitulah keadaannya. Maknanya bila mana kita sudah rasa berat ataupun bosan terhadap sesuatu ilmu, janganlah kita terus menutup perbahasan ilmu, bahkan sepatutnya kita menukarkan kepada medan ilmu yang lain. Itulah guru-guru yang, itulah para ulama telah menyebutkan perkara ini kepada kami. Nah, jangan sesekali kita berhentikan pengajian ilmu itu atas kerana kita sudah penat. Tidak. Kerana ilmu itu amat luas, maka berpindahlah ke satu ilmu kepada ilmu yang lain. Nah, seterusnya, faslun fi syafaqati wan nasihah. Bahagian yang menceritakan tentang mengasihi dan nasihat. Asy-syafaqah ni bukan kasih sayang, tetapi dia lebih kepada makna mengasihi, syafaqah, menunjukkan perasaan kasih kepada orang. Itu makna syafaqah. Nah, dan juga wan nasihah, dan bentuk menasihati. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghaira hasidin. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu adalah dia seorang yang apa? Mushfiqan, ada belas kasihan. Ni belas kasihan yang paling terbaik terjemahan dia. Mushfiqan, ada perasaan belas kasihan kepada orang lain, ada perasaan nasihan kepada orang lain, tanpa sedikit pun dalam hatinya sifat hasid, sifat rasa apa? Dengki. Fal hasad, maka sesungguhnya sifat dengki itu adalah yadur, membahayakan, wala yanfa', dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Maka perkara pertama diterangkan di sini apa? Jangan sesekali ada sifat hasad. Penuntut ilmu yang ada sifat hasad, dia tidak akan berjaya dalam dalam medan ilmunya. Seterusnya muka surat 83. Perkara ni kita telah kita telah nampak sangat ramai orang yang memiliki sifat hasad ketika menuntut ilmu. Natijahnya apa? Natijahnya mereka akan terberhenti dalam medan ilmunya. Dia tak akan habis. Kerana dia akan sibuk dengan sifat hasadnya itu. Maka berhati-hati bila mana ada sifat dengki terhadap orang lain. Biarkanlah dengan ada sifat cemburu. Cemburu itu akan mendatangkan semangat untuk kita apa? Bersama-sama dengan mereka dalam menuntut ilmu. Adapun sifat dengki adalah sesuatu yang tidak elok dan amat membahayakan. Dan kita telah lihat ramai dari kalangan orang yang tewas terhadap menuntut ilmu atas sebab sifat hasad. Berhati-hati dengan sifat ni. Wa yanbaghi, dan seterusnya muka surat 83 yang bawah itu. Wa yanbaghi alla yunazi'a ahadan, dan selayaknya bagi penuntut ilmu itu jangan sesekali berlawan dengan seseorang. Maknanya berlawan, bercakap. Wala yukhasimahu, jangan memusuhi dia. Li'annahu, kerana perbuatan suka melawan, membantah dan bermusuh terhadap rakan-rakan yang sedang menuntut ilmu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu ataupun yang merugikan waktu. Yudayya awqatih. Yudayya awqatah. Perkara yang sia-sia perkara ni. Disebutkan dengan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku pada penuntut ilmu. Bila mana ada perkara-perkara seperti ingin berdebat, bukan berdebat, kita panggil apa, seperti ingin bermusuh ataupun ingin melawan perbahasan dengan dia, maka adalah sesuatu yang merugikan, Seterusnya muka surat 84, kalau kita perhatikan kata-kata syair di sini ada mengatakan, da'il mar'a la tujzihi ala su'i fi'lih, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Tinggalkan orang yang mana la tujzih ala su'i fi'lih. Tinggalkan orang yang ingin bermusuhan dengan kita. Jangan balas permusuhannya itu. Sayakfihi, kerana perbuatan permusuhannya itu akan dia sendiri yang dia dapat. Dia sendiri akan dapat balasannya. Kita jangan leka ataupun jangan termasuk dalam permusuhannya itu. Biarkan dia dengan sifat bermusuhannya. Seterusnya pada bawah muka surat yang sama 84 kita lihat syairnya. Di situ ada mengatakan, idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman, jika engkau mampu untuk bertemu dengan musuhmu dalam keadaan kau mampu untuk menguasainya, wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamman, dan kau mampu untuk membunuhnya dalam keadaan yang
ghamman berduka cita, wa tahrikuhu hamman, dan engkau mampu membakarnya dalam keadaan engkau dalam keadaan hamman, penuh dengan sesuatu yang sesuatu yang menggelisahkan. Farum lil ula wazdat min al ilmi annahu, maka jangan kau buat benda ni. Yang selayaknya engkau buat apa dia adalah engkau farum lil ula, hendaklah engkau campakkan diriku, hendaklah engkau campakkan dirimu pada tempat yang tertinggi. Wazdad, dan tambahkanlah dirimu itu dengan ilmu. Annahu man izdada ilman, sesungguhnya orang-orang yang telah mencapai tempat yang tinggi dengan ditambah padanya ilmu, maka akan bertambahlah lagi pada orang yang dengki kepadanya sifat gelisah. Maka tak perlu kita sibuk dengan orang yang dengki kepada kita, orang yang bermusuhan dengan kita. Jangan kita sibuk terhadap mereka. Kita tumpu kepada kita punya prestasi, kita punya result, kita punya kemampuan untuk mencapai pada target yang lebih tinggi. Kerana semakin tingginya kita dalam kedudukan ilmu, maka maka orang-orang yang cemburu, orang-orang yang dengki akan semakin gelisah terhadap kita. Maka benda tu akan memakan diri mereka semula. Abaikan. Qila, sebab itu para ulama mengatakan, orang-orang salafus salih mengatakan, apakah yang dikatakan sebagai ibadah? Ibadah itu adalah engkau tidak menyibukkan dirimu terhadap keadaan orang-orang yang lain. Maknanya ibadah yang paling terbaik adalah kita tidak sibuk dengan hal orang lain. Kita sibuk dengan diri kita, mengislahkan keaiban yang ada pada diri kita. Maka itulah ibadah yang paling terbaik. Qila, dikatakan juga pada muka surat 85, alaika an tashtaghila bimasalihi nafsik, hendaklah engkau sentiasa sibuk dalam memperbaiki dirimu. Ini kita sebutkan tadi. La biqahri aduwika, dan janganlah engkau sibukkan dengan menghina musuhmu. Fa idza aqamta masalihi nafsika, sekiranya kau telah menegakkan, kau telah memperelokkan jiwa keadaan diri kamu itu, maka akan bertambahlah tadammana zalika qahra aduwika, maka dengan eloknya keadaan dirimu itu sudah menjadi jaminan untuk nak menghina musuhmu. Maka kita tak perlu sibuk nak menghina musuh kita. Kita sibuk dengan keadaan diri kita, mengislahkan keaiban diri. Dengan baiknya keadaan diri akan menjawab ataupun akan menghinalah musuh kita itu sendiri. Wa iyyaka wal mu'adat. Di sini dalam muka surat 85 juga mengatakan, dan berhati-hatilah engkau dalam bentuk permusuhan. Fa innaha tufdihuka, sesungguhnya permusuhan itu akan menjelekkan kamu, akan merosakkan kamu. Wa tudayyi'u awqataka, dan akan merugikan waktu-waktu kamu. Wa 'alaika bitahammul, dan hendaklah wahai penuntut ilmu itu, hendaklah engkau sentiasa bersabar. Dia kata, la siyama, lebih-lebih lagi bersabar dengan golongan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Lebih-lebih lagi kita kena bersabar dengan mereka ini. Seterusnya, muka surat 86. Asy-Syaikh juga mengingatkan kepada kita, antara perkara yang perlu untuk kita tekankan, wa iyyaka wa antazunna bil mu'minina su'an. Islah diri, perelokkan diri dengan bagaimana? Dengan kita berhati-hati terhadap orang mukmin yang lain, iaitu janganlah kita menyangkakan kepada orang mukmin yang lain dengan keburukan. Jangan sesekali kita menyangka kepada orang mukmin itu dengan suatu keburukan. Fa innahu mansya'ul adawah, sesungguhnya sangkaan yang buruk itu adalah punca terjadinya permusuhan. Ingat tu. Punca terjadinya permusuhan berpunca daripada sangkaan buruk. Wala yahillu dzalik, dan tidak halal perkara itu. Tidak halal. Sangkaan buruk, kita menyangka sesuatu yang buruk kepada orang lain, itu dikira sebagai dosa. Dikira sebagai dosa. Tetapi ia dikira sebagai dosa kecil. Dikira sebagai dosa kecil. Dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhunnu bil mu'minina khairan. Sangkalah kalian terhadap orang mukmin itu dengan kebaikan. Wa innama yansha'u dzalika, hanya saja kita menyangka buruk kepada orang lain itu berpunca daripada apa? Berpunca daripada khabathin niyyah, dan berpunca daripada apa? Buruknya niat kita, tujuan kita. Dan wasu'is sarirah, dan buruknya juga dalaman hati kita. Maka sangkaan buruk kepada orang mukmin berpunca daripada diri kita sendiri sebenarnya.
Baik, seterusnya. Maka yang bawah-bawah ni antara penguat kepada perbahasan yang telah kita sebutkan tadi. Lihat kepada muka surat 88. Perbahasan yang menceritakan tentang apa? Faslu fil istifadah. Iaitu perbahasan yang menceritakan tentang penambahan ilmu. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu keadaannya itu adalah sentiasa apa? Mustafidan, sentiasa mendapat kebaikan, sentiasa yang menginginkan mendapat faedah yang baru daripada ilmu pada setiap waktu, hatta yahsula lahul fadl, sehinggalah akan sampai pada dirinya itu bentuk-bentuk kelebihan yang akan memperelokkan lagi akhlaknya. Wa tariqul istifadah, dan jalan untuk mendapatkan istifadah itu adalah apa? Ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah, adalah yang pertama caranya adalah hendaklah dirinya itu sentiasa pada dirinya setiap saat adanya pen, mihbarah, pen, kena sentiasa ada, hatta yaktuba, sehingga dia mampu untuk menulis apa yang dia dengar daripada faedah-faedah ilmu. Qila, dikatakan, man hafiza farra wa man kataba syai'an qarra, sesiapa yang menghafal, hafalan itu akan hilang. Barang siapa yang menulis sesuatu, maka dia akan kekal. Wakila, dan dikatakan juga dengan menulis ini, al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal, ilmu ini adalah sesuatu yang diambil daripada mulut-mulut orang-orang yang hebat. Li'annahum, kerana mereka-mereka yang hebat ini, yahfazuna ahsana ma yasma'un, kerana mereka telah menghafal apa yang terbaik yang telah mereka dengar, wa yaqulu, dan mereka mengucapkan apa yang paling terbaik terhadap apa yang mereka telah hafal. Maka sebab itu antara bentuk perkara yang pertama pada seorang penuntut ilmu ini adalah dia mesti ada pen di sisi dia untuk dia mencatat apa yang boleh didapat daripada faedah ilmu. Seterusnya, maka di bawah ni semuanya dibawakan kepada kita ahwal-ahwal orang-orang soleh terdahulu. Seterusnya muka surat 90, muka surat 90, wa yanbaghi an yagtanima syuyukha, dan selayaknya bagi penuntut ilmu itu adalah apa? Adalah dia mengambil sebanyak-banyaknya manfaat. Maknanya ayyagtanim, dia mengumpul sebanyak-banyaknya ilmu daripada para orang guru, iaitu daripada para guru. Wa yastafida minhum, dan dia mendapat faedah dari kalangan mereka. Jadi kalau kita lihat perbahasan di sini, dia meletakkan perkataan ayyagtanima syuyukh, maknanya dia perlu mencari guru yang ramai. Dia perlu mendapatkan guru yang ramai. Maksudnya dia perlu memenuhi waktunya itu dengan pembelajaran daripada guru-guru yang hebat. Dan dia juga wa yastafida minhum, bukan sahaja dia bersama dengan para guru, bahkan juga dia mendapat manfaat daripada para gurunya itu. Walaysa kullu ma fata yudrik, dan tidaklah setiap sesuatu itu yang terlepas boleh kita dapati. Ini diingatkan kepada kita. Kerana setiap benda yang terlepas, kalau hari ini kita tidak menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, pastilah kita tidak akan dapat ilmu yang banyak juga. Kerana setiap yang telah terlepas tidak akan didapati. Baik. Seterusnya, muka surat 91. Yang di atas tu, wala budda, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu, wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madhallati fi talabil ilmi. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu hendaklah dia berada dalam keadaan yang penuh kesabaran dalam kepayahan dan kesabaran dalam kehinaan ketika menuntut ilmu. Wa tamalluk, dan mencintai kepada sesuatu itu terhadap dunia adalah mazmum, iaitu ini tercela, melainkan illa fi talabil ilm, melainkan tamalluk fi talabil ilm, iaitu cinta kepada menuntut ilmu. Li'annahu la budda, kerana orang yang cinta terhadap menuntut ilmu ini, dia mesti berada dalam keadaan apa? Tamalluqi lil ustaz, maka dia akan sentiasa cinta ataupun suka untuk mendampingi bersama-sama dengan para guru dan orang-orang yang bersama dengan para guru, wasyuraka. Dia akan suka bersama dengan para guru dan dia akan suka bersama dengan orang yang bersama dengan para guru.
wa ghairihim, dan selain mereka, untuk lil istifadati minhum, untuk mendapatkan manfaat daripada mereka. Mana jelas di sini, dan orang yang ingin menuntut ilmu pasti dia akan bersabar dengan kehinaan dan kesusahan. Kerana apa? Untuk dia mendapatkan sesuatu yang mulia, maka dia perlu merendah diri, dia perlu bersabar, dia perlu bersama dengan orang-orang yang hebat, barulah dia akan menjadi hebat seperti mereka. Seterusnya, faslun fil wara'i halut ta'allum. Perbahasan yang menceritakan perkara bersikap wara' dalam menuntut ilmu. Rawa ba'dhum hadithan fi hadzal bab. Sebahagian para ulama ada menyebutkan hadis daripada bab ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi, sesiapa yang tidak bersifat wara dalam menuntut ilmu. Apakah makna wara'? Makna wara' ini adalah dia sentiasa menjaga diri dia berada dalam keadaan mendapat kelebihan, dan dia sentiasa menjaga diri dia agar tidak termasuk daripada perkara-perkara yang makruh. Itu wara'. Wara' ini maksudnya apa? Dia sentiasa mengharapkan kebaikan itu sampai kepada dia, dan dia sentiasa menjaga diri dia daripada termasuk kepada perkara-perkara yang makruh. Bukan haram lagi, makruh. Maknanya perkara makruh itu juga dia akan cuba sedaya upaya mengelakkannya. Maka itulah orang yang wara'. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang dibawa kepada kita di sini, sesiapa yang tidak bersikap wara' di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan uji padanya dengan salah satu daripada tiga perkara ini. Bi ahadi thalathati asya. Imma ayyumitahu fi syababih. Yang pertama sama ada Allah akan mematikannya pada waktu muda dia. Yang kedua, yuqi'ahu fi rasatik. Yang kedua adalah dia akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang pelik, orang-orang yang keji, ataupun orang-orang yang pernah dia membencinya dahulu. Yabtalihi, yang ketiga adalah dia akan diuji dengan bekerja dengan para penguasa, menjadi pelayan ataupun menjadi pengikut. Maknanya dia akan menjadi pengikut kepada para penguasa. Maka sebab itu berhati-hati ketika menuntut ilmu, pastikan diri ini penuh dengan sifat wara'. Maka kemudian di bawah ini diterangkan kepada kita, famahma kana talibul ilmi awra' kana ilmuhu anfa'. Maka semakin banyaklah penuntut ilmu itu bersifat wara', maka ilmu yang dia dapati akan mendatangkan manfaat lebih banyak ke atas dia. Wa ta'allumu lahu aisar, dan pengajiannya itu akan lebih bertambah mudah untuk dia mendapatkan faedahnya. Wa fawaiduhu akthar, dan faedah-faedah ilmu juga akan banyak dia dapati. Wa minal wara', antara bentuk wara' itu apakah dia? Maka penulis menerangkan kepada kita, apakah bentuk wara' dalam menuntut ilmu? Ayyataharraza anishibai. Hendaklah dia berjaga-jaga ataupun cuba elakkan daripada apa? Kekenyangan. Ayyataharraza, hendaklah dia mengelakkan diri dia daripada apa? Kekenyangan. Wa kathratin naum, yang kedua banyaknya tidur. Yang ketiga wa kathratil kalam, banyaknya berkata-kata terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang pertama di sini yang hendak kita perlu tahu sifat wara' apa dia? Iaitu berjaga-jaga daripada kekenyangan, daripada banyak tidur, daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah. Yang perkara kedua pula, wa ayyataharraza an akli ta'ami in amkan. Hendaklah cuba dia elakkan daripada makan makanan daripada pasar-pasar yang di luar sana selagi mana dia mampu, in amkan. Lianna, kenapa kena perlu elakkan? Kenapa perlu elakkan daripada makanan yang berada di pasar-pasar? Lianna ta'amis suq, kerana makanan-makanan yang berada di market itu, di pasar itu, aqrabu ilan najasah, amat dekat kepada apa? Kepada najis. Amat dekat, bukan kita nak katakan makanan itu bernajis, tidak, dekat kepada najis. Wal khabathah, dekat kepada apa? Kekotoran. Wa ab'adu an zikrillah, dan juga makanan-makanan itu amat jauh daripada mengingati Allah kerana pembuatnya, kerana tukang masaknya. Tukang masaknya tidak mungkin dia jauh untuk mengingati Allah. Wa aqrabu ilal ghaflah, dan
ianya amat dekat kepada apa? Kelalaian. Lianna absaral fuqara taqa'u alaihi. Kerana pandangan-pandangan orang-orang yang fakir terhadap dunia ini, kan, mereka ini telah meletakkan pandangannya terhadap makanan-makanan ini. Wala yaqdiruna 'ala syira'i minhu, dan mereka tidak mampu untuk membelinya. Fayata'adzawna bidzalik, lalu makanan-makanan ini memberi telah terkena kesan daripada orang-orang fakir ini. Bidzalik fatadhhabu barakatah, maka hilanglah keberkatan makanan ini. Perbahasan ini ada disebutkan dalam kitab Ihya, yang mana Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita daripada berjaga-jaga, bersikap warak dalam pemakanan, iaitu makanlah daripada tangan-tangan orang yang soleh. Kul min yadi salih, kan, iaitu Imam Al-Ghazali ada mengatakan makanlah kalian daripada tangan-tangan orang-orang yang soleh, kerana kesannya itu lebih kuat terhadap ibadah kita. Seterusnya, muka surat 94. Waqala, dan di atas tu waqala inna man yukthirul kalam yasriku umrak, iaitu sesungguhnya sesiapa yang memperbanyakkan bicara pada selain perkara yang bermanfaat, maka di situ sebenarnya yasriku umrak, iaitu banyaknya berkata-kata itu adalah benda yang akan mencuri umurmu dan akan mengabaikan waktu-waktumu, akan merugikan waktu-waktumu. Wa minal wara', antara sifat wara' juga dalam menuntut ilmu ini, tengok perenggan yang seterusnya itu, ayyatajannaba min ahlil fasad wal ma'asi wat ta'til. Antara sifat wara' dalam menuntut ilmu adalah apa? Menjauhi daripada orang-orang yang banyak melakukan kejahatan dan orang yang banyak melakukan kemaksiatan, serta orang yang suka menangguh-nangguh dalam perbuatan. Tiga orang yang patut kita jauhkan untuk mendapatkan ilmu. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalah. Sesungguhnya duduk bersama dengan orang-orang ini akan memberi kesan kepada kita. Pasti akan mendapat kesan, dia kata la mahalah, pasti akan kena. Wa ayyajlisa mustaqbilal qiblah, dan hendaklah bersikap warak dalam menuntut ilmu itu apa? Adalah dengan kita cuba duduk dengan menghadap ke arah kiblat. Sekarang ni kalau kita perhatikan, kita menghadap kiblat ataupun tidak? Kalau boleh hadapkan diri ke arah kiblat. Dan kerana banyak perkara-perkara yang baik, banyak futuh-futuh yang didapati oleh para ulama, kebanyakan mereka kesan daripada menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menginginkan kiblat itu ditukar ke arah Kaabah, ketika mana Rasulullah berada di Madinah, maka Rasulullah itu banyak menghadap tubuhnya itu ke arah Kaabah Mekah Al-Mukarramah. Ketika mana belum berpindahnya daripada Baitul Maqdis, maka Rasulullah banyak menghadapkan wajahnya itu ke arah Mekah Al-Mukarramah. Lalu Allah mengetahui keadaan baginda, maka Allah pun menukarkan arah kiblatnya itu. Perkara ini ada disebutkan di dalam Al-Quran pada juzuk yang kedua. Wa yakuna, dan juga antara bentuk sifat wara' itu adalah apa? Mustanna bi sunnatin nabi, iaitu pelajar itu hendaklah banyak beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustannan maknanya orang ini adalah orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Wa yaghtanim da'wata ahlil khair, dan dan antara sifat wara' itu juga adalah dia berusaha mendapatkan doa-doa daripada orang-orang yang baik. Wa yataharraza, dan dia sentiasa berhati-hati daripada doa-doa orang-orang yang dizalimi. Dan sebab tu guru kami sentiasa mengingatkan, sesiapa pun yang kita jumpa, dan maka janganlah kita terlepas peluang untuk meminta daripadanya, doakanlah kami. Dan antara sifat orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak akan berpisah daripada orang-orang yang mereka kenali dengan sifat baiknya. Dengan orang-orang yang baik ini, mereka tidak akan tinggalkan ataupun berpisah, melainkan mereka akan mendengar dahulu ada doa yang mereka doakan untuk diri mereka. Ini antara bentuk keadaan orang-orang soleh terdahulu. Maka kita juga begitu. Bila mana kita bersama dengan orang lain, mulakan diri kita dengan banyakkan berdoa untuk orang lain. Ketika mana kita berjumpa dengan orang,
dan ketika hendak berpisah, kita doakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberi keberkatan dalam hidupnya, semoga Allah memperluaskan keadaan dirinya, semoga Allah memperluaskan rezekinya. Biasakan lidah dengan doa kepada orang lain. Biasakan lidah dengan mendoakan perkara-perkara baik kepada orang lain. Baik, seterusnya. Muka surat 95. Sebelah tu, fattafaqa, perenggan yang kedua, fattafaqal ulama'u wal fuqaha'u annal faqiha faquha bi barakatil istiqbalil qiblah. Sepakat para ulama menyatakan kan, bahawasanya orang yang faqih itu mendapat kefaqihan dalam agama. Sebenarnya kebanyakan mereka faqih dalam agama atas kerana keberkatan mereka banyaknya menghadap ke arah kiblat. Macam tu. Sepakat para ulama mengatakan antara sebab utama orang-orang faqih ini menjadi faqih dalam agama iaitu dengan keberkatan banyaknya mereka menghadap ke arah kiblat. Idh huwa sunnah. Sesungguhnya menghadap kiblat itu adalah satu sunnah fil julus. Adalah satu sunnah dalam duduk. Melainkan ketika mana keperluan sahaja, kita tak mampu untuk menghadap kiblat, tak boleh buat apalah. Nah, wa bi barakati du'ail muslimin, dan orang yang faqih itu menjadi faqih kerana sebab apa? Yang kedua adalah kerana keberkatan doa-doa orang yang baik terhadap dirinya. Fa innal misra la yakhlu an ubadi wa ahli khair. Sesungguhnya sesuatu kawasan tempat itu tidaklah sunyi daripada orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Seterusnya, tengok muka surat 96. Sebelahnya perenggan yang di atas itu, fayambaghi li talibil ilm, maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu adalah alla yatahawana bil adab, janganlah dia mengambil mudah terhadap adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah. Fa inna man tahawana bil adab hurimas sunan. Maka di sini ada konsep dia, iaitu sesiapa yang memudah-mudahkan terhadap adab, maka dia akan diharamkan daripada mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Barang siapa yang mempermudahkan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan diharamkan daripada melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Dan sesiapa yang memudah-mudahkan perkara yang fardu, maka dia akan diharamkan daripada mendapat ganjaran di akhirat kelak. Guru kami Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi ada menyatakan, man wa man tahawana bil adab futiha lahu babal kufr, gitu. Barang siapa yang memudah-mudahkan terhadap adab sesuatu perbuatan, maka di situ sebenarnya dia telah membuka satu pintu ke arah pintu-pintu kekufuran. Maka berhati-hati dengan adab. Seterusnya, wayam bagi ayyukthira as-salata. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu memperbanyakkan pada dirinya bersolat. Wa yusalli salatul khashi'in, dan dia bersolatlah dalam keadaan solat orang-orang yang khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsilil ilm, ala tahsil wa ta'allum. Sesungguhnya bersolat dalam keadaan khusyuk itu adalah membantu bagi dirinya mendapatkan ilmu dan juga mempermudahkan baginya dalam proses pembelajaran. Seterusnya muka surat 97. Wa yanbaghi an yastashiba daftaran, maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu sentiasa bersama dengan dirinya ada sebuah buku, daftar. Daftar ini sebuah buku kecil. Ala kulli hal, pada setiap keadaan, liyutali'ahu, untuk dia dapat membacanya ataupun agar dia dapat melihatnya. Waqila, dan dikatakan, man lam yakunid daftar, sesiapa yang tidak ada bersamanya buku tulis ataupun buku di kocek atas poketnya, fi kummihi, pada koceknya, pada poketnya, lam tuthbutil hikmatu fi qalbi, maka orang ini takkan teguhlah hikmah pada hatinya. Wa yanbaghi an yakuna fi daftari bayadun, dan selayaknya bukunya itu berwarna putih. Wa yastashiba mihbarah, dan bersamanya buku itu ada pena pen untuk dia menulis apa yang dia dengari. Maka inilah amalan-amalan para orang-orang yang mengaji. Di mana-mana pun kita lihat orang yang mengaji, orang yang mengajar sentiasa mengingatkan penuntut ilmu agar sentiasa bersama dengan mereka buku dan pen untuk mereka mencatat apa yang mereka boleh dapati daripada sekeliling mereka. Seterusnya, faslun fi ma yurithul hifzi wan nisyan.
bahagian yang menceritakan tentang perkara-perkara yang boleh mewarisi kekuatan hafalan dan perkara yang boleh mewarisi melemahkan hafalan. Perbahasan ni ada kita tuliskan dalam satu kitab yang lebih jelas, seperti yang mana kita telah terjemahkan daripada guru kita Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus. Dan mungkin ada yang pernah tengok kitab tu, Ilajun Nisyan, mengubati sifat lupa. Kan? Yang mana Al-Faqir, iaitu Ustaz sendiri pernah menterjemahkan kitab ni, dan kita telah mendapat ijazah daripada penulis kitab, iaitu daripada Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus ketika kita menziarahi beliau pada tahun 2010 di Hadramaut, Yaman. Dan beliau mengijazahkan amalan daripada kitab-kitab beliau, antaranya kitab Ilajun Nisyan. Nah, sesiapa yang ada bolehlah mengamalkannya, kan, untuk kita menjauhi daripada sifat-sifat kelupaan ataupun bentuk-bentuk keadaan yang melambatkan kita punya hafalan. Nah, maka di situ banyak amalan-amalannya. Maka di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji juga menakalkan kepada kita beberapa amalannya. Wa aqwa asbabil hifzi, antara perkara yang amat kuat penyebab kepada hafalan itu, apakah dia? Al-jiddu, iaitu berusaha. Wal muwazabatu, dan berterusan dalam perkara itu. Wa taqlilul ghidha, dan mengurangkan pengambilan makanan. Wa salatul lail, dan bersolat malam. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Maka kesemuanya itu adalah min asbabil hifzi, antara sebab-sebab menguatkan hafalan. Qila, dikatakan, laisa syai'un azyada lil hifzi min qiraatil Qur'ani nazran. Tidak ada sesuatu pun yang menambahkan lagi bagi kekuatan hafalan itu adalah daripada pembacaan Quran secara melihat dengan terus. Maknanya melihat membaca Al-Quran dengan terus, tidak bukan dari segi hafalan, itu adalah sesuatu perkara yang menambahkan lagi kekuatan hafalan. Wa qiraatul Qur'ani nazran afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam. Membaca Al-Quran dengan melihat itu adalah lebih baik, berpandukan daripada sabdaan baginda Nabi SAW, afdalu a'mali ummati, sebaik-baik amal umatku, sebaik-baik perbuatan amalan umatku adalah dengan membaca Al-Quran dengan melihat. Mana adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Kita tengok muka surat 99, wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan antara perkara yang menguatkan hafalan itu juga, waw ini adalah waw ataf kepada aqwa asbabil hifz tadi. Antara perkara yang menguatkan hafalan itu juga adalah apa? Iaitu mengucapkan ayat ini setelah selesai solat fardu. Apakah ayatnya? Amantu billahil wahidil ahad al-haqqu amantu billahil wahidil ahadil haqqu wahdah la syarika lah wa kafartu bima siwah. Antara perkara yang boleh menguatkan hafalan, membaca ayat ini setelah selesai solat fardu. Amantu billahil wahidil ahad al haqqu wahdah la syarika lah wa kafartu bima siwah. Dan yang seterusnya, antara yang menguatkan hafalan itu juga adalah wa yukthirus salata 'alan nabi, iaitu memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, lihat baris yang kedua daripada bawah muka surat yang sama, wasiwak, antara perkara yang menguatkan hafalan adalah bersiwak, iaitu banyakkan bersiwak, terutama pada perkara yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyarbul asal, dan meminum madu. Wa aklul kundur, iaitu dan makan kundur ni apa, buah apa? Dia umpama macam, sini terjemahan dia apa? Kemenyan. Itu. Ma'as sukari, iaitu makan kemenyan. Kita pun tak tahu bahagian buah mana kundur ni. Wa aklul 21 zabibatan, dan makan 21 biji kismis merah. Kismis merah ni adalah kismis hitam. Kulla yaumin, pada setiap hari, ala riq, dengan keadaan yang basah, kata. Dalam keadaan, iaitu zabib itu, kismis itu dalam keadaan yang basah. Maka perkara itu semua adalah apa? Yurithul hifza, menambahkan lagi kekuatan hafalan. Wa yushfi min kathiri minal amrad, dan juga perbuatan itu semua memperelokkan ataupun menyembuhkan terhadap kebanyakan penyakit-penyakit.
wa kullu ma yuqallilu balgham, dan setiap perbuatan, setiap keadaan yang mampu untuk mengurangkan kahak dalam tekak, warutubat, dan benda-benda yang basah, semuanya itu adalah menambahkan lagi kekuatan hafalan. Wa kullu ma yazidu fi balgham, dan setiap perbuatan perkara yang menambahkan lagi kahak dalam tekak, maka ianya akan mewarisi kelupaan. Itu jelas kat situ, nah. Wa amma ma yuritsun nisyan, antara perkara yang mewarisi terhadap sifat lupa itu apakah dia? Fal ma'asi, maksiat kepada Allah. Maka itu antara yang menambahkan lagi kelupaan. Wa kathratuz zunub, dan banyaknya melakukan perkara-perkara dosa. Wal humum, dan banyaknya gelisah dia. Wal ahzan, dan banyaknya sedihnya pada perkara-perkara dunia. Risau, sedih perkara dunia, maka itu juga mewarisi kelupaan. Wa kathratul ashghal wal alaik, dan juga banyak sibuknya terhadap perkara-perkara dunia dan perkara-perkara yang hubung kaitnya terhadap kerjanya. Maka sesuatu perkara yang tiada hubung kaitnya dengan akhirat, kesemuanya itu banyak akan mendatangkan kelupaan. Seterusnya, muka surat 102. Wa amma asbabun nisyan, adapun sebab-sebab kelupaan ilmu itu apakah dia? Fa aklul kuzbarah, iaitu makan daun ketumbar, rutbati, makan daun ketumbar yang basah. Daun ketumbar dia hampir sama dengan daun sop. Maka makan daun ketumbar yang basah ini juga sebab-sebab melupakan terhadap ilmu. Wat tufahil khamid, dan apple yang masam, apple hijau lah. Wan nazaru ilal maslub, dan melihat kepada orang yang dipancung ataupun melihat kepada kematian seseorang. Wa qiraatul lauhil qubur, dan membaca tulisan yang ada di atas batu nisan. Wal mururu baina qitaril jamali, dan lalu di pertengahan di antara barisan unta. Wa ilqa'il qummalil hayyi 'alal ardi, dan mencampakkan serangga yang masih hidup di atas tanah. Serangga-serangga yang boleh untuk kita bunuh, kita biarkan dia hidup di atas tanah, kita campak dia. Wal hujamatu 'alan naqratil qafa, dan mengetuk, dan hujamah ni makna seperti kita mengetuk kepala kita pada bahagian yang mana? Pada bahagian atas tengkuk, qafa ni. Kita tengkuk kita belakang ni. Bawah dia katif, bahagian antara bahu. Atas dia yang dekat dengan bahagian kepala, penyambung antara kepala dengan tengkuk. Kita selalu ketuk kalau kita sakit kepala, betul tak? Kita akan ketuk. Maka bahagian itu dikatakan boleh mewarisi kelupaan kalau kita selalu mengetukkannya. Fatajannabuha, maka Syekh Burhanuddin Al-Zarnaji mengatakan, elakkanlah kesemuanya ini, kerana kesemuanya itu mewarisi kelupaan. Bab yang terakhir dalam kitab Ta'limul Muta'allim adalah faslun fi ma yajlabur rizq wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, iaitu perbahasan yang menceritakan tentang perkara-perkara yang mendatangkan rezeki dan yang menghalang rezeki, serta yang menambahkan umur dan mengurangkan keberkatan umur ini. Juga perbahasan ini kita ada menulis satu kitab, kita ada menterjemah satu kitab daripada pengarang yang sama Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus, iaitu kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimanakah kamu ingin kaya mengikut perspektif Islam. Maka boleh baca terhadap kitab itu, banyak dia menerangkan kepada kita antara sebab-sebab kekayaannya seseorang Muslim itu. Maka apa yang disebutkan di sini, thumma la budda li talibil ilmi minal qut, dia kata tidak boleh tidak, mestilah bagi seorang penuntut ilmu ini memerlukan kepada makanan. Wa ma'rifati ma yazidu fihi, dan dia perlu tahu juga bagaimana cara untuk menambahkan makanannya itu. Wa ma yazidu fil umri, dan juga dia perlu tahu terhadap perkara yang boleh menambahkan umurnya dan menambahkan kesihatan tubuh badannya, liyatafarragha, agar dia mampu untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Wa fi kulli dzalik sannafu kutuban, oleh kerana itu banyaklah para ulama yang menulis kitab-kitab berkenaan tentang perkara ini.
Maka di sini penulis Syah Burhanuddin Az-Zarnaji ada menulis kepada kita dengan secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat pada muka surat yang sama di bawah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadra illa ad-du'a. Tidak akan boleh diubahnya sesuatu ketetapan itu melainkan dengan doa. Wala yazidu fil umri illa birra. Dan tidak akan ditambahnya keberkatan dalam umur itu melainkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Fa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan daripada rezeki atas kerana dosa-dosa yang dia lakukan. Sabata bihadzal hadis, telah tetap ataupun telah adanya perkara ini di dalam hadis. Anirtikaba dzambi, sesungguhnya melakukan perkara-perkara dosa, sababu hirmanir rizqi, menjadi penyebab kepada dihalangnya rezeki, khususan terutamanya pada dosa al-kadhib, terutamanya pada dosa menipu. Yurisul faqra, dia dosa menipu akan mewarisi kefakiran. Waqad warada fihi hadisun khas, sesungguhnya dalam permasalahan berdosa dengan penipuan ini ada hadis yang khusus membicarakan tentang perkara ini. Wa kadza naumus subhah, begitu jugalah dengan tidur pada waktu pagi selepas subuh, yamna'ur rizqa, perkara itu juga akan menghalang rezeki. Wa kathratun naum, dan juga banyaknya tidur, turisul faqra, banyaknya tidur akan mewarisi kefakiran. Wa faqral ilma aidan, dan juga dia mewarisi kefakiran terhadap ilmu. Berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi. Lihat muka surat 104 pada perenggan yang bawah sekali, wan naumu uriyanan, dan juga antara perkara yang menghalang rezeki itu adalah tidur dalam keadaan uriyan, tidak pakai baju ataupun tidur dalam keadaan telanjang. Wa baulul uriyanan, dan kencing dalam keadaan telanjang. Wal aklu junuban, dan juga makan dalam keadaan berjunub, maknanya tidak suci lagi keadaan dirinya. Makna tidak suci ni maksudnya junub lah. Wa muttaki'an, dan juga dia makan dalam keadaan bersandar ala janbin, dia bersandar dengan sebelah bahagian tubuhnya. Kerana adab dalam makan itu adalah tidak bersandar. Dalam riwayat hadis dan juga perbahasan para ulama, Rasulullah makan tidak pernah bersandar. Bahkan Rasulullah dalam hadis Sunan Tirmizi mengatakan, aku tidak makan bersandar. So dalam hadis itu mengatakan sedemikian. Maka ada dua keadaan cara duduk Rasulullah ketika makan. Maka yang tu boleh lihat dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ataupun huraian-huraian para ulama terhadapnya. Dan juga seterusnya antara perkara yang menghalangnya rezeki, wattahawunu bisuqatil maidah, mengambil mudah terhadap cebisan makanan yang jatuh daripada hidangan pinggan kita. Mengambil mudah terhadap makanan yang jatuh. Itu juga antara sebab terhalangnya rezeki. Wa harqu qashril basar, dan membakar kulit bawang, wasaum, kulit bawang merah dan bawang putih. Wa kansul baiti bil mindil, dan membersihkan rumah dengan tisu. Wa kansul baiti bil lail, dan menyapu rumah pada waktu malam. Wa tarqul qumamati fil bait, dan meninggalkan sampah sarap di dalam rumah. Wal mashyu quddamal masyayikh, dan berjalan di hadapan para guru ataupun orang-orang yang sudah tua. Sebab tu adab-adab kita diajar di tanah Melayu ini adalah berjalan di belakang orang tua. Seterusnya, wanida al-abawain bismiha, dan memanggil ibu bapa dengan nama-namanya. Wal khilalu bikulli khashbatin, dan menyelati gigi. Kan kita makan daging, ada sangkut cebisan daging di bahagian gigi, kita selati gigi itu dengan kayu khashbatin. Dahlah pula kita di Malaysia ni menggunakan apa? Kayu yang untuk selat gigi tu. Maka elakkan melakukan sedemikian. Wa ghaslul yadi bit-tini wat-turab, dan membasuh tangan dengan tanah ataupun debu. Wal julusu 'alal 'atabati, dan duduk di hadapan pintu.
wal ittika'u ala ahada zawjayil bab, dan bersandar di antara dua dedaun pintu. Maknanya salah satu dedaun pintu tu. Wat tawaddu'u fil mabrazi, dan berwuduk pada tempat buangan sampah, mabraz. Wa khiyatatu thawbu ala badanih, dan menjahit pakaian itu sedang berada pada tubuhnya. Maknanya dia sedang pakai baju tu dan dia jahit baju tu pula. Wa tajfiful wajhi bithawbi, dan mengeringkan wajah dengan baju. Baju kita pakai, kita kering, muka kita basah, kita ambil baju kita, lap dia. Maka itu antara amalan perkara yang menghalang rezeki. Wa tarku baitil ankabuti fil bait, dan meninggalkan sarang labah-labah di dalam rumah. Wa tahawunu bis salah, dan memudahkan dan mengambil mudah terhadap solat. Wa isra'ul khuruj minal masjid, yang bawah tu pula antara perkara yang mendatangkan ataupun yang menghalang rezeki masuk adalah apa? Wa isra'ul khuruj minal masjid, tergesa-gesa keluar daripada masjid ba'da salatil fajri, selepas solat subuh. Wal ibtikaru fi dhihabi ila suq, dan tergesa-gesa pergi, kalut nak pi, dia kata kan. Wa ibtikar, ataupun berawal pagi. Ketika berawal pagi, lebih kurang ibtikar ni maknanya cepat, bersegera pergi ke pasar-pasar. Wal ibta', dan berlambat-lambat keluar daripada pasar. Wasyira'u kusairat, dan membeli cebisan-cebisan roti daripada orang-orang fakir dan orang-orang yang meminta. Dan juga wa du'a usyarri 'alal walad, dan antara perkara yang menghalang rezeki adalah mendoakan kejahatan ke atas anak. Wa tarkut takhmiril awani, dan meninggalkan menutup bekas-bekas makanan. Ada makanan-makanan di dalam rumah, dia tidak menutupi atas dia. Wa itfa'us siraj bin nafasi, menutup pelita dengan meniupnya. Pelita yang berada dalam kacanya itu, kita matikan lampu pelitanya itu dengan meniup dia. Kullu dzalika, semuanya itu adalah mewarisi kefakiran. Perkara-perkara ini semua diketahui daripada athar, daripada orang-orang salih dahulu. Itu juga ada lagi amalan-amalannya, yang perkara-perkara yang mewarisi kefakiran. Wa kadza al-kitabatu biqalami ma'qud, begitu jugalah dengan menulis sesuatu dengan pen yang diikat. Pen yang diikat antara perkara yang mewarisi kefakiran. Wal imtisyak bimushtin munkasir, dan bersikat rambut dengan sikat yang patah. Wa tarkud du'a bil khairi lil walidain, meninggalkan doa-doa yang baik untuk ibu bapa. Wa ta'ammum serban duduk sana atau ijazah dan kesemuanya mengingat menghadap kiblat. Wa tasarwulu qa'iman, antara perkara yang mewarisi kefakiran juga adalah memakai seluar
Tetapi di sini dia mengingatkan kepada kita, janganlah penuntut ilmu itu la yatakallam bi kalamin dunya ba'da al-witri. Janganlah dia bercakap dengan perkara dunia selepas dia melaksanakan solat witir. Wala yukthiru mujalasatan nisa illa 'indal hajah. Dan janganlah dia banyak duduk dengan janganlah dia banyak menyembang dengan kaum wanita melainkan keperluan hajat sahaja. Wa ayyatakallama, dan hendaklah dia bercakap dengan kata-kata bikalamil lagwi ghairu mufid li dinihi wa dunyah. Dan orang wa alla yatakallam ni dia ataf kepada la tadi atas tu. Wa alla yatakallam bikalamil lagwi, dan janganlah dia mengucapkan kata-kata bicara yang lalai yang tidak berfaedah untuk dunia dan agamanya. Mana? Kemudian pada muka surat 109, wa mimma yazidu fir rizqi, antara amalan yang menambahkan rezeki itu adalah ayyakula kulla yawmin ba'da insyiqaqil fajri ila waqti salat. Dan iaitu hendaklah antara perkara yang mendatangkan rezeki adalah kita membaca, kita menyebut setiap hari selepas waktu fajar sehinggalah waktu salat, maknanya antara azan dengan iqamah, dengan kita memperbanyakkan membaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Ada hadis daripada riwayat Sayyidina Jabir. Beliau ada menyatakan walaupun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif dan ramai para ulama mengamalkannya, ianya mustajab, mujarrab, iaitu pernah satu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ini telah membelakangiku. Dia berkata kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, di manakah kamu, aina laka minnat tasbihil malaikah. Rasulullah bersabda, di manakah pada dirimu tasbih para malaikat. Maka apakah tasbih para malaikat? Inilah tasbihnya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah. Diamalkan 100 kali di antara waktu azan dan iqamah subuh. Nah, dan juga mengucapkan kata-kata apa tadi ni daripada dari hadis tadi itu. Setelah itu sahabat tadi balik ke rumah dan mengamalkan zikir yang Rasulullah ucapkan tadi, dan dia mengamalkannya. Setelah beberapa ketika dia datang semula kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana yang perlu aku lakukan? Beliau mengatakan, sesungguhnya dunia telah datang bertimbun-timbun ke arahku. Bagaimana hendak aku memberhentikannya? Maka Rasulullah mengatakan, itulah keadaan yang engkau pinta. Maka zikir ini ada juga, wa ayyakula, juga kita mengucapkan perkataan ataupun zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini juga amalan yang ada disebutkan dalam kitab, iaitu mengucapkan pada setiap hari, pagi dan petang sebanyak 100 kali zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dan juga mengucapkan wa ayyakula ba'dal fajri, juga mengucapkan zikir setiap hari alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa thalathina marrah, iaitu 33 kali. Wa ba'da salatil maghrib aidan, dan juga membacanya selepas salat maghrib juga. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajri, iaitu beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali selepas salat fajar. Wa yukthiru, dan memperbanyakkan daripada perkataan la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, sesungguhnya perkataan la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah miftahur rizq, kunci kepada rezeki. Maka mereka yang memperbanyakkan kalimah la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, mereka memiliki kunci-kunci rezeki yang sangat banyak. Dan itu yang ada disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi. Wassalatu ala nabi salatu wassalam, dan juga bersalawat ke atas Rasulullah. Wa yaqulu yaumal jum'ah, dan mengucapkan pada hari Jumaat sebanyak 70 kali, Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Wa yaqulu hadza sana'i kulli yawmin wa lailah, dan mengucapkan pujian-pujian ini pada setiap hari, pagi dan petang. Antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus. Maka ini antara amalan-amalan yang ada untuk kita menambahkan rezeki. Banyak lagi lah zikir-zikir yang di belakang ni. Poin yang terakhir yang perlu untuk kita ketahui pada muka surat 111 bawah tu,
Perenggan yang terakhir, wa mimma yazidu fil umri. Antara perkara yang menambahkan umur, menambahkan keberkatan umur adalah apa? Albir, iaitu banyak melakukan kebaikan. Wa tarkul adha, dan meninggalkan perkara-perkara yang menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Wa tawqiru syuyukh, dan memuliakan orang-orang tua. Wa sillatur rahim, dan menghubungkan silaturrahim. Wa in yaqula hina yusbihu wa yumsi, dan mengucapkan pada pagi dan petang setiap hari 3 kali subhanallah ilmil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatul arsh. Mengucapkan 3 kali tasbih ini. Wa ayyahtariza, dan hendaklah dia berjaga-jaga daripada memotong ataupun memotong pokok yang basah, melainkan ketika dia memerlukan sahaja. Wa isbaghul wudu, iaitu melebih-lebihkan pada anggota wuduk juga antara perkara yang menambahkan keberkatan umur. Wassalatu bitta'zim, dan bersolat dengan penuh keagungan. Wal kirani bainal haji wal umrah, melaksanakan ibadah haji dengan mengambil haji kiran. Wa hifzus sihhah, dan juga menjaga kesihatan. Wala budda ayata'allama syai'an, dan hendaklah dia mengetahui sesuatu itu daripada bentuk-bentuk perkara-perkara perubatan. Wa yatabarraku bil atharil waridah fit tibbi, dan dia mengambil keberkatan dengan kesan-kesan ataupun dengan asar-asar yang telah sampai kepadanya daripada bentuk-bentuk perubatan ini yang ada disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri di dalam kitabnya Bitibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala tamami, dan segala puja bagi Allah di atas kesempurnaan perbahasan kitab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamir rusulil kiram wa alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam ala mamarrid duhuri wat ta'aqubil ayyam. Amin ya rabbal alamin. Maka selesailah perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim karangan Burhanuddin Az-Zarnuji. Moga Allah mengurniakan kepada kita keberkatan daripada kitab ini. Moga Allah mengalirkan kepada kita cahaya, fawaid, faedah, manfaat daripada para guru kita sehinggalah sampai kepada kita taufiknya untuk kita dapat beramal sebanyak-banyaknya terhadap kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alayh, waffiqna lil khairi wa a'inna ilayh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Ustaz di sini mengijazahkan kepada semua yang hadir pada malam ini perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji daripada guru-guru kami yang mulia di Masjid Al-Azhar serta di Darun Nadwah, iaitu milik Maulana Abu Hasan Ali Maulana Abu Sulaiman Mustafa Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi, dan juga para guru kami daripada Yaman, iaitu antaranya Habib Salim Asy-Syatili, yang mana kesemuanya mereka telah mengijazahkan kepada kami ijazah ammah terhadap amalan-amalan ataupun terhadap perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Ajaztukum bi ijazatihim alaina. Qulu qabilna. Dan ucapkanlah kita terima ijazah ini. Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon kemaafan atas kelewatan masa dan menghabiskan banyak masa terhadap pengajian ini, dan saya mohon kemaafan atas kesilapan percakapan yang boleh mengguris hati mereka yang hadir pada saat ini ataupun pada saat sebelum ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita serahkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Moga-moga kita semua dapat memanfaatkan apa yang kita telah pelajari selama kita buat daurah ni. Jadi sebelum mengakhiri majlis kita, jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas kesudian
menerima jemputan daripada pihak penganjur, pihak kami selama lebih kurang 6 sesi daurah kitab Ta'limut Ta'alim ni. Moga-moga di kemudian hari kita dapat lagi menjemput Fadilatul Ustaz Muhammad Naim untuk program-program yang lain, insya-Allah. Dan tak lupa juga kepada semua peserta yang sudi hadir dan tunggu sampai ke yang habislah sampai perakhiran daurah kita itu pada hari ini. Moga-moga Allah mengurniakan sebaik-baik ganjaran kepada kita semua dan mempermudahkan jalan kita, urusan kita untuk menuntut ilmu. Jadi tanpa menengahkan masa, saya tangguh daurah kita. Tutuplah nak tutup tangguh dengan bacaan kafaratul majlis wa suratul Asr. Juga terima kasih buat Ustaz. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.